Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada murid-murid tahun 3, Sekolah 3 3G dan 3C. Jadi untuk minggu ni kita berjumpa lagi untuk sesi kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi untuk minggu ni cikgu akan fokuskan kepada pendidikan kesihatan ya. Jadi cikgu harap kamu dah bersedia dan kamu boleh nampak dekat skrin kamu tajuk untuk hari ini iaitu unit 12 amalan pemakanan sihat. Unit 12 amalan pemakanan sihat. Jadi kalau dekat skrin tu mungkin kurang jelas, ada mungkin tulisan yang tak jelas, awak boleh buka buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan muka surat 89. Jadi untuk hari ini kita akan lihat amalan pemakanan sihat. Okey. Diana sentiasa mengamalkan pemakanan sihat. Dia makan makanan yang berkhasiat dan bersih ya. Dia makan mengikut waktu makan yang betul. Jadi kita dalam sehari-hari ni kita makan macam-macam macam-macam makanan yang kita makan dan macam-macam jenis makanan yang kita jumpai pada hari ini daripada coklat ke air boba kan kita biasa minum tu, air manis tu sampai ke ada pisang cheese ke ni, ada takoyaki dan macam-macam lah lepas tu dia kata kita juga perlu mengikut waktu makan yang betul, waktu makan yang betul macam sekarang lah, tak di sekolah kan, duduk kat rumah je. Jangan setiap jam makan, setiap jam makan, setiap jam makan jadi kita perlu juga jaga waktu pemakanan kita dan apa yang kita makan makan ni bukan sahaja sebenarnya untuk menghilangkan lapar makan ni juga dia memberikan kita tenaga dia memberikan zat-zat yang diperlukan oleh badan kita sebab tu kita perlu makan makanan yang berkhasiat sebab daripada zat-zat itulah kita dapat mengelakkan ataupun membuatkan badan kita kekal sihat dan mengelakkan daripada terkenanya penyakit dan masalahnya kalau kita makan terlalu banyak dan tidak mengikut pemakanan yang seimbang pun tak elok juga nanti biasa kita tengok boleh juga menyebabkan badan kita berisi ataupun mudahnya gemuk lah jadi cikgu pun tak sabar ni, tak sabar tak sabar nanti nak masuk sekolah nanti kalau diizinkan lah kalau dibenarkan lah nak tengok macam mana kamu dekat rumah ni seluar dengan baju tu boleh pakai tak lagi. Okey, seterusnya cikgu terus pada pelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, ini piramid makanan Malaysia. Okey, jadi kalau kamu lihat ni sebenarnya piramid ni mungkin ada di antara awak dah tengok. Cikgu rasa kebanyakan daripada awak ni dah tengok piramid makanan ni daripada darjah 1, darjah 2 sampai nanti darjah 5, darjah 6 pun bentuk dia macam ni. Nanti awak masuk sekolah menengah ke, masuk universiti ke, kalau ada belajar lagi tajuk mengenai piramid makanan Malaysia ni, inilah bentuknya, inilah gambarnya, inilah contohnya, sama saja. Jadi cikgu harap kalau awak dah pernah tengok, awak ingat kembali. Cikgu rasa tak ada yang tak pernah tengok kan, mungkin awak dah lupa je lah. Okey, jadi kat sini diceritakan mengenai piramid nanti kita pergi satu-satu kenapa dia buat piramid bentuk macam ni. Jadi kalau awak tengok kat sini dia ada 4 aras daripada atas, kemudian kedua, ketiga, kemudian ada aras bawah sekali ada sebab dia kenapa atas kecil, bawah besar. Okey, jadi kita terus tengok daripada atas kalau atas ni kita lihat dia ada lemak, minyak, gula dan garam. Jadi kita tengok
makan sedikit makan sedikit. Jadi cara awak nak tahu, nak senang, nak ingat apa yang paling ada di atas ni, dia lebih kepada perasa makanan. Perasa makanan maksud cikgu, kalau gula ni, kalau gula ni kita tengok kita nak buat air, nak rasa air tu manis. Lepas tu kalau kita makan, mak ayah pun kalau masak akan letak juga sikit gula kan. Jadi dia membuatkan makanan tu ada rasa. Sama juga macam garam. Garam. Kemudian minyak pun diguna untuk masak. Kemudian lemak. Lemak ni dia lebih kurang macam minyak. Lemak ni dia kalau senang kita nak lihat dalam makanan yang nyata yang kita selalu jumpa, macam contohnya mentega, pelantar, itu contoh lemak yang nyata. Jadi ada juga lemak-lemak ni dia ada dalam makanan yang kita makanan lain lah. Lemak ni dia tak ada, dia bukan macam gula, macam kalau kita tengok okey ini gula, ini garam. Lemak kalau nak tunjuk secara jelasnya tak boleh, sebab dia mungkin ada dalam makanan tu sikit, ada dalam makanan ni sikit. Jadi sebab apa kita kena kurang? Sebab lemak ni, minyak ni, gula ni dan garam ni, dia kalau kita makan berada, okey nanti untuk sedikit kefahaman awak kan, apabila kita makan sesuatu makanan tu melalui mulut, lepas tu dia akan bergerak ke dalam perut. Bila masuk dalam perut tu, dia akan diuraikan ataupun dicernakan. Dicerna ni maksudnya macam ni lah. Contoh cikgu selalu sebut, mungkin ni macam sikit kotor lah. Sebab apa contohnya kita makan, contohnya buah apple, lepas tu kita pergi tandas, faham kita pergi tandas, nanti kita sebut jugalah, kalau contohnya kita berak kan, kita berak, tak keluar sebiji apple, dia akan keluar dalam bentuk najis. Jadi sebab apa dia keluar jadi najis? Mula-mula kita makan apple sebiji kan, lepas tu bila pergi tandas kita buang air besar, dia keluar najis. Kalau patutnya makan apple, keluar apple lah kan. Jadi kat situ awak faham, apabila kita masuk dalam makanan dalam badan kita, di situlah dikata dicernakan. Dicernakan ni maksudnya daripada, bagi contoh buah apple tadi kan, kita makan buah apple, dia masuk dalam perut tu dicernakan zat-zat ataupun dia punya apa yang ada dalam buah apple tu, dia cernakan. Jadi makan perut kita ni dia serap, dia serap, dia ambil zat-zat tu yang ada dekat apple tu, apa perkataan dia, dia zat lah, juga awak faham lah, zat daripada buah tu diserap dalam perut kita, ada vitamin ke, ada karbohidrat ke, ada tenaga ke. Jadi kat perut ni yang akan melakukan tugas, bukan apple saja, makanan lain pun perut juga dia akan buat kerja dia ambil zat-zat ni, kemudian yang tinggalnya najis yang badan kita tak perlukan lagi. Okey, jadi apa yang cikgu nak ceritakan kat sini, kalau kita makan lemak, minyak, gula dan garam ni, dia juga masuk dalam perut badan kita. Tapi gula, lemak ni, dia punya proses pencernaan tu dia lambat. Dia contohnya kalau makan apple, malam ni makan, esok dah keluar apple. Kalau contohnya gula, garam ni masuk dalam badan kita, dia berhenti lama, dia duduk lama perut kita, mungkin dalam 5 hari, seminggu baru dia keluar. Jadi minyak, lemak, gula, garam ni berada dalam perut kita lama. Jadi kalau kita ambil banyak, dia akan berkumpul, faham? Dia berkumpul makin banyak. Hari ni ambil lagi gula, hari ni esok lah ambil lagi gula, ni ambil lagi gula. Jadi dia akan berkumpul dalam badan kita, dia tak nak keluar, dia duduk lama dalam badan kita. Sebab itulah badan kita naik berat badan ataupun gemuk. Jadi kat situlah kita perlu kurangkan. Dan dia ada banyak lagi sebenarnya kesan daripada lemak, minyak, gula dan garam ni. Jadi cikgu harap faham sebab dia lambat dicernakan. Okey, seterusnya tengok pula aras kedua. Aras kedua,
kemudian dia ada susu dan produk tenusu. Susu dan produk tenusu. Kalau sebut susu ni pun awak dah tahu kan susu kan. Dia kata 1 hingga sajian sehari. Maksudnya mungkin antara 1 hingga 3. 3 sajian ni maksudnya paling banyak 3 kali sehari awak patut ambil susu. Contohnya kalau paling banyak nak ambil pagi, tengah pagi, mungkin petang ataupun malam. Itu paling banyak. 3 kali. Jangan pula pagi susu lagi, tengah hari susu, petang susu, malam susu, nak tidur lagi minum susu. Bila selalu minum susu ni secara berlebihan ataupun lebih daripada kuantiti yang diperlukan, itu susu ni juga boleh menyebabkan badan kita gemuk. Contoh yang paling senang, cikgu nak tunjukkan awak, adik awak ataupun baby ataupun anak kecil yang 1 hingga 2 tahun kan. Awak boleh nampak kalau dia orang tu kecil lagi, dia baby, dia memang minum susu je kan. Makan asyik belum boleh makan, gigi tak ada kan. Jadi minum susu. Sebab tu kita, kalau awak tengok budak-budak baby ni yang minum susu banyak, dia badan dia lebih macam bulat lah, lebih sihat, lebih bulat lah. Tapi untuk baby dengan anak budak kecil yang 1 tahun 2 tahun ni, tak apa dia orang nak minum susu banyak. Sebab apa? Sebab dia orang hanya minum susu saja kan. Nak makan nasi ke, nak makan ayam ke, nak makan burger ke, tak sesuai lagi dia orang, mungkin gigi tak ada lagi. Jadi untuk kanak-kanak kecil ni memang sesuai dia nak minum susu banyak, supaya dia cepat membesar. Tapi berbeza pada kita. Tengok 1 hingga 3 kali sehari. Makan secara sederhana. Okey, seterusnya lihat pula sebelah sini. Ikan, ayam, daging dan legum. Legum ni adalah kekacang. Cikgu tengok tadi, cikgu cari legum ni adalah kekacang. Kekacang ni maksudnya kacang-kacang lah. Kacang ada banyak, kacang badam, kacang gajus kan, kacang tanah. Itu contoh kacang. Jadi kat sini kata perlu ingat daging, ayam, ikan, ayam, daging. Okey, jadi aras kedua ni cara senang kita nak ingat. Aras dua ni adalah dia benda hidup, haiwan yang hidup. Apa yang kita makan tu dia punya sumber tu daripada yang hidup. Mungkin ada juga kacang, tapi kalau tengok kat sini kan, contohnya dia kata ikan hidup. Ayam pun hidup, kena sembelih kan. Daging, ada daging macam-macam daging kan. Ada mungkin daging lembu, daging kambing, daging kerbau, yang halal kita makan lah. Jadi yang kita boleh makan lah. Jadi daripada sini, jadi aras dua ni haiwan yang hidup senang dan termasuk kacang. Okey, kat sini dia beritahu 1/2 ataupun hingga 2 sajian ayam. Maksudnya kat sini kalau nak makan ayam ni 2 kali sehari je. Contohnya tengah hari dengan malam. Jangan pula awak makan ayam ni pagi ayam, tengah hari ayam, petang ayam. Macam ni pagi ayam, tengah hari ayam, petang ayam, malam ayam lagi. Jadi ini dah kira 4 sajian. Jadi kat sini kata 2 sajian saja. Sama juga daging dan telur pun sama. Dia kata tak boleh. Tak boleh pagi daging, tengah hari daging, petang daging, malam daging, tengah tidur pun daging lagi. Tak boleh, tak sesuai untuk badan kita. Seterusnya 1 sajian ikan sehari. Ikan ni maksudnya kalau ikan tu ini cadangan lah, ini yang sebaik untuk kita lah. Contohnya tengah hari makan ikan, malam makan ayam. Contohnya. Seterusnya 1/2 hingga 2 sajian legum. Maksudnya kalau nak makan kacang-kacang tu 2 kali je. Contohnya dah makan nasi pagi, dah makan tengah hari kan. Mungkin petang tu boleh makan kacang-kacang ni. Lepas tu malam makan nasi. Makan secara sederhana. Sederhana ni maksudnya jangan berlebihan lah.
Jangan sampai dah penuh, aduh kenyangnya perut aku, penuh perut aku, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berjalan, ni sakit perut sebab apa? Sebab makan banyak sangat. Jadi dia kata sederhana. Seterusnya kita lihat pada aras 3 aras 3. Aras 3 ni kalau awak tengok dia ada 2, senang saja kalau nak senang ingat, ada buah-buahan dan sayur-sayuran sayur-sayuran jadi nak ingat aras 3 ni dia adalah pokok pokok ataupun yang berwarna hijau yang berwarna hijau ataupun pokok pokok yang berwarna hijau pokok berwarna hijau dia datang daripada pokok lah jadi kat sini yang pertama buah-buahan buah-buahan tu di aras 3. Dia kata 2 kali sehari dan makan banyak. Buah-buahan ni boleh makan banyak buah-buahan ni boleh makan secara banyak. Seterusnya satu lagi sayur-sayuran ada 3 sajian sehari 3 sajian sehari. Maksudnya bila awak biasanya sayur-sayuran ni jarang orang makan sayur saja contohnya pagi makan sayur je biasanya ada juga orang buat kalau orang tu dia nak kurus kalau nak kurus, orang tu dah gemuk ataupun berisi nak kurus dia akan amalkan sayur. Biasanya dia buat apa, salad pernah dengar salad jadi kalau orang yang amalkan makan sayur tu mesti tu tengah panggil apa, diet dia nak kuruskan badan jadi sayur-sayuran ni ambil 3 kali sehari seeloknya seeloknya 3 kali sehari. Maksudnya awak makan dengan nasi lah, makan dengan makanan berat. Contohnya pagi awak makan mungkin sandwich contoh dalam sandwich tu ada sayur, ada salad. Lepas tu tengah hari makan nasi lauk ayam lah, ayam tu ada sayur juga sebabnya sayur ni cikgu faham, cikgu tahu sayur ni biasanya budak-budak dia tak berminat sikit dia tak suka sebab dia kata pahit. Jadi cara nak bagi kita makan sayur, sebab sayur ni sebenarnya dia banyak khasiat untuk badan kita terutamanya untuk mengelakkan kita daripada sakit. Jadi cara dia makan sayur bersama dengan ayam, nasi ke, dengan daging ke sebab tu orang makan sayur ni dengan nasi sebab sayur ni cikgu faham dia pahit bila kita makan dengan lauk-lauk lain kan, dengan ada ayam, ada daging, ada ikan yang masak yang dimasak sedap lah. Ayam dengan ikan tu dah sedap, jadi dicampurkan dengan sayur ni kuranglah rasa pahit sayur ni. Okey. Seterusnya yang last kat bawah dekat bawah ni adalah nasi, mi, roti, bijirin, produk-produk bijirin dan ubian. Nasi, mi, roti, bijirin bijirin ni macam jagung macam jagung lah. Mungkin ada kacang merah tu kan. Contohnya lagi kentang ubi kentang, ubi-ubian cakap 4 hingga 8 sajian sehari, makan secukupnya Okey, jadi kena faham ni walaupun kata 4 hingga 8 sajian sehari, makan secukupnya secukupnya ni maksudnya apa yang badan awak perlukan lah jangan berlebihan dan jangan kurang seeloknya. Kalau makan secukupnya maksudnya sampai awak kenyang lah seelok-eloknya dia dah sampai awak rasa kenyang tu dah cukup jangan dah kenyang tu makan lagi tambah lagi tak elok. Sebabnya ialah makanan ni kalau awak tengok yang dekat bawah ni ialah makanan yang memberikan tenaga. Jadi sekali lagi cikgu ulang daripada atas. Kalau dari atas nak senang ingat, ni adalah dia macam nampak ada sos, ada minyak ini lebih kepada perasa perasa garam, gula, minyak seterusnya yang kedua macam bagi tahu lagi, benda hidup ataupun haiwan hidup yang kita boleh makan ini dia ada yang lain lagi kan tapi cara nak bagi awak mudah ingat aras 2 tu haiwan yang hidup. Lepas tu aras ketiga pokok yang
daripada pokok ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Lepas tu yang keempat, makanan tu dia memberikan tenaga dan mengenyangkan. Tengok, awak tengok kat sini contoh dia ada kentang, ada jagung, ada nasi, ada roti, ada tepung. Jadi makanan-makanan ni adalah makanan yang berat dan mengenyangkan. Okey. Jadi cikgu ada sedikit video. Sekejap ya. Makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat. Yang pertama kita kena tahu dahulu apa jenis makanan berkhasiat. Mari kita tengok. Yang pertama untuk kesihatan. Kita makan untuk kesihatan, dapat vitamin dalam makanan tu. Cikgu bagi 2 jenis, sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan ni penting seperti sayur hijau, tak kisahlah sayur apa-apa. Sayur kobis ke, tomato ke, terung ke. Ingat balik sayur dengan buah-buahan dia diaras untuk kesihatan kita. Kita makan bagus-bagus supaya kita lebih sihat. Kita juga boleh pilih buah-buahan. Seperti cikgu lukiskan buah pisang, cikgu lukiskan lagi buah tembikai. Dan seterusnya kita boleh juga makan buah siku, langsat, duku. Kita boleh makan buah anggur, apa-apa buah pun boleh untuk kesihatan. Seterusnya kita nak belajar untuk kita membesar, jadi tinggi. Kita kena makan makanan yang berprotein. Cikgu lukiskan beberapa jenis makanan yang berprotein. Makanan yang berprotein selalunya datangnya daripada haiwan. Seperti ayam, ikan. Kita kan datang pada haiwan tu. Daging, tak kisahlah daging lembu ke, daging kambing ke. Sedap kan. Kita boleh juga ambil produk tenusu daripada haiwan seperti susu lembu, susu kambing, susu unta. Tak kisahlah. Kita makan ke kacang untuk kita membesar. Macam kacang apa-apa pun boleh. Juga kita boleh pilih cheese ataupun keju untuk membesar. Ada banyak lagi lah. Seterusnya kita nak belajar pula untuk memberikan kita tenaga, kita perlukan karbohidrat. Makanan yang mempunyai karbohidrat yang tinggi contohnya ialah roti. Roti ni banyak karbohidrat. Seterusnya ialah nasi. Nasi yang selalu kita makan tu untuk bagi kita tenaga. Okey, kita juga boleh pilih untuk makan cereal ataupun bijirin pada waktu sarapan kan, untuk bagi kita tenaga. Kita boleh pilih juga makan jagung. Ada tepung jagung kan. Cereal pun selalu buat daripada jagung. Kita boleh juga pilih mie ataupun noodles dalam bahasa Inggeris. Tak kisahlah, ini untuk beri tenaga. Seterusnya, apa yang kita makan ni ada kepentingannya. Jadi kita kena tahu pula kepentingan makanan berkhasiat. Kenapa kita kena makan? Yang pertama, kita boleh elak daripada diri kita terkena penyakit. Susahlah nak kena penyakit ni. Jadi yang kedua, kita boleh membesar dengan baik. Besar dengan sempurna, tinggi dengan baik lah. Baguslah kan makanan berkhasiat ni. Seterusnya, kita boleh menjadi bertenaga dan juga cergas. Cergas dan bertenaga. Bagus makanan berkhasiat. Kita juga boleh menjadi seorang budak yang pandai. Kalau makanan berkhasiat, cerdas dan pintar. Penting kan makanan berkhasiat ni? Seterusnya, contoh sarapan-sarapan kita. Sarapan pagi lah. Kena makan waktu pagi-pagi supaya kita tak lapar sangat. Nak tunggu tengah hari. Yang pertama, kita boleh makan makanan pagi bersama dengan bijirin. Tak kisahlah apa-apa. Roti pun boleh. Kita boleh juga makan bersama dengan susu. Tuang susu dalam bijirin tu. Dan ini contoh je dia bagi contoh sarapan pagi. Buah okey juga. Seterusnya, makan tengah hari dan makan malam sama je. Makan tengah hari dan makan malam sama je. Kalau kat Malaysia ni kita banyak makan nasi lah. Ada juga orang makan roti, boleh je. Dan kita minumlah dengan buah-buahan, campur dengan sayur-sayuran. Contoh-contoh menu yang boleh kita makan: nasi, mi goreng, nasi lemak, malam pun boleh, tak apa. Dan seterusnya kita campurkan dengan ayam, ikan, daging, sotong, ketam, lobster, apa-apalah. Kita boleh juga campur dengan minuman buah-buahan, jus, apa-apa tak kisah. Kemudian kita makanlah sayur supaya kita lebih sihat. Ini yang kita belajar sebelum ni. Dekat mana-mana kita kena ikut pinggan suku-suku separuh daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia ajar kita makan suku-suku separuh. Okey, itu Okey. Jadi itu saja
untuk minggu ni daripada cikgu, dan jangan lupa awak buat jawab sikit kuis kuis yang cikgu bagi link dekat dalam WhatsApp tu. Pastikan awak jawab kuis tu, awak tulis nama yang betul sebab daripada kuis tu nanti cikgu akan tengok nama awak tu dalam laporan siapa maksudnya yang jawab kuis tu, itulah sebagai kehadiran awak awak jawab dengan betul, nama dan betul, cikgu akan kiranya awak hadir untuk sesi kelas kita pada hari ini. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.